Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya meneruskan hujah saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Amira Najia binti Saleh dari kelas DAQ 2B, nomor metrik DAQ 21F1010. Saya ingin menerangkan tentang menjaga keturunan. Apabila seorang itu berkahwin dan kemudian melahirkan zuriat, maka anak itu merupakan keturunan yang jelas dan dihormati berbanding anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Salah satu cara untuk menjaga keturunan dalam Islam adalah pernikahan yang sah. Seterusnya adalah menjauhi zina. Kerana jika seorang itu berani melakukan zina, maka keimanan tercabut dari diri seorang itu. Tetapi jika dia berhenti untuk berzina, maka keimanannya pun kembali kepadanya. Syariat Islam tegas untuk memutuskan, untuk mengharamkan apa juga bentuk tindakan yang boleh merosakkan keturunan. Antaranya liwat, iaitu hubungan lelaki dengan lelaki yang lebih dikenali gay. Mushaqah, iaitu hubungan perempuan dan perempuan, iaitu lebih dikenali dengan lesbian. Berdua-duaan dengan lelaki dan perempuan, bercakap dan tunjukkan aksi luca, bergaul bebas, bersentuhan dengan bukan mahram, menonton, melihat dan menayang benda haram, contohnya tentang aurat-aurat wanita. Hukuman bagi setiap kesalahan yang disebutkan tadi adalah kes-kes hudud atau takzir, iaitu kesalahan yang merupakan hukuman dera terhadap penjenayah. Penjenayah tidak dijatuhkan hudud atau kisas. Jenis dan bentuk hukuman itu bergantung kepada kearifan hakim untuk menentukan dan memilih hukuman. Hukuman takzir ini bertujuan untuk menghalang penjenayah mengulangi kembali kejahatan yang mereka lakukan, bukan untuk menyiksa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azrizan bin Junim dengan nombor matriks 27 DAQ 21F1102 dari kelas DAQ 2B. Saya akan menerangkan tentang memelihara nyawa. Karena memelihara nyawa adalah menjaga roh daripada kebinasaan, sama ada secara individu maupun secara umum. Kerana alam dan masyarakat itu sendiri adalah terdiri daripada kumpulan individu manusia, dan setiap individu mempunyai keistimewaan yang tersendiri yang boleh membawa kepada pembangunan alam. Tidak bermakna memelihara nyawa ini dengan menetapkan hukuman kisas semata-mata, tetapi kita dapati bahawa hukuman kisas itu sendiri adalah kaedah yang terlemah dalam memelihara nyawa, kerana ianya menyebabkan kehilangan. Kaedah pemeliharaan yang terpenting adalah dengan memeliharanya sebelum berlaku kebinasaan. Syariat Islam mengharuskan segala benda yang boleh menyelamatkan nyawa, dalam waktu yang sama mengharamkan segala sesuatu yang boleh merosakkan nyawa manusia. Pensyariatan hukum dalam Islam mengambil kira keselamatan nyawa manusia dengan mengekalkan hukum-hukum pencegahan. Islam mengharamkan bahan-bahan yang boleh merosakkan dan membunuh nyawa manusia. Sebagai contoh, bahan kimia yang boleh membunuh dan merosakkan diri manusia. Dalam waktu yang sama, Islam menggalakkan manusia mengambil sesuatu yang boleh memberikan kesehatan dan kekuatan kepada nyawa mereka. Contohnya, dengan mengambil makanan yang halal dan berkhasiat, nyawa manusia akan menjadi sehat. Begitu juga makanan yang bersifat abstrak seperti zikrullah akan menyehatkan nyawa manusia. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zarif bin Rasmin, nombor matriks 27 DAQ 21F111. Saya akan membentangkan tentang menjaga agama dan menjaga agama. Islam meletakkan kepentingan beragama hendaklah diutamakan dalam kehidupan manusia kerana agama adalah punca kebaikan dunia dan akhirat bagi penganut Islam. Maka agama yang dimaksudkan ialah daripada perkataan al-din yang berbeza dengan tahrif agama dalam bahasa yang lain. Adapun kebebasan beragama pula adalah hak yang diberi dan dijamin oleh Islam kepada penganut pelbagai agama mengikut konsep hubungan antara agama, kaum dan bangsa, iaitu tiada paksaan dan beragama, dan Islam itu wajib dianut dengan rela hati tanpa paksaan. Menjaga agama Islam adalah kewajipan bagi penganut Islam kerana keyakinannya kepada penentuan Allah yang berfirman, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani
yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya, semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan dihisabnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Khairul Akbar bin Subhan. Seterusnya ialah memelihara akal. Akal merupakan anugerah utama bagi komponen tubuh badan manusia yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemampuannya tiada tolak tandingannya. Kekuatan akal mampu berfikir secara maksimal, menyamai kemampuan ribuan komputer riba yang diletakkan memenuhi padang bola sepak. Selain itu, akal yang sihat dijamin oleh syariat melalui penjagaan makanan, minuman dan tiada minda. Islam juga melarang segala perbuatan yang boleh menyebabkan berlakunya kerosakan pada akal seperti mengambil minuman yang memabukkan, pil-pil yang menghayalkan, dan bahan bacaan yang merosakkan ketajaman minda. Selain itu juga, akal yang cerdas pada tubuh yang cergas menuntut penjagaan pada tubuh badan bagi memelihara kecerdasan minda. Seterusnya, segala aktiviti dan tindakan yang boleh mengancam keaslian, kemampuan dan keselamatan akal adalah haram di sisi syariat Islam. Saintis, teknokrat dan jurutera hendaklah menghasilkan kajian dan ciptaan yang menggunakan ketajaman minda. Dalam waktu yang sama, kesan langsung hendaklah juga memelihara kecerdasan akal, bukan satu kecemerlangan dalam ilmu apabila ciptaan yang dihasilkan baik dalam pelaksanaan, namun memberikan kesan buruk pada akal manusia. Cara memelihara akal ialah sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat cara memahami agama, ikuti jalan yang lurus, menjauhi jalan yang sesat, dan sentiasa berfikir positif. Nama saya Nurul Umairah binti Samsudin. Nombor metrik saya adalah 27DAK21F1072. Hari ini saya ingin mengulaskan tentang kepentingan menjaga diri dan maruah. Setiap individu Muslim wajib menjaga diri dan maruah dengan memelihara diri daripada melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan menjatuhkan kehormatan diri sendiri. Memelihara diri dan maruah amat penting demi menjaga kemuliaan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Umat yang bermaruah ialah umat yang memiliki jati diri dengan berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terpengaruh dengan unsur-unsur asing yang merosakkan. Cara menjaga diri dan maruah, Islam telah menggariskan paduan untuk menjaga imej diri dan maruah terutama dalam cara berpakaian, percakapan dan pergaulan. Sebagai Muslim, kita wajib memelihara semua adab ini supaya maruah kita tidak tercemar dan kualiti diri sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Berikut adalah 3 cara utama untuk menjaga maruah diri sebagai seorang Muslim. Yang pertama adalah cara berpakaian. Memakai pakaian yang menutup aurat, pakaian tersebut tidak ketat dan tidak jarang. Memakai pakaian kemas dan bersih sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sesungguhnya Allah baik serta suka akan kebaikan, suci, suka akan kesucian. Riwayat Tirmizi. Tidak memakai pakaian yang terdapat lambang yang diharamkan seperti lambang kumpulan black metal, lambang kumpulan ajaran sesat dan lambang-lambang agama lain. Seterusnya adalah cara pergaulan. Memberi salam dan berjabat tangan ketika bertemu dengan saudara Islam dalam batas syarak. Yang kedua adalah menjaga tata susila dan hukum syarak dalam pergaulan. Hormat menghormati, berkasih sayang dan beramah mesra antara satu sama lain. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, kasihanilah orang lain, pasti kamu akan dikasihi. Sekian, terima kasih.